Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini kita teruskan lagi kesinambungan kita berbincang berkenaan dengan ta'rif tasawuf dalam qawaid at-tasawuf, dan insya-Allah selepas daripada itu kita akan sambung bab-bab seterusnya. Kata Al-Imam Samnun adalah salah seorang yang hebat, namanya Abul Hasan atau Abu Al-Qasim. Akhlaknya cukup baik, perbualannya banyak membincangkan tentang mahabbah, kasih sayang, bersahabat dengan Sari As-Saqati, juga Abu Ahmad Al-Qalansi, Muhammad bin Ali Al-Qassab, meninggal dunia pada tahun 290 Hijrah. Ketika mendefinisikan tasawuf, beliau berkata, tasawuf ialah kamu berasa tidak memiliki sesuatu pun di dunia ini, dan juga tidak dimiliki oleh sesiapa pun di kalangan makhluk di dunia ini. Maknanya, hakikatnya setiap orang ada memilikinya. Sebab itu sistem muamalah ada, beli jual ada, begitu juga pemilikan ada, gadai pajak pun ada, begitulah seterusnya. Tetapi dalam jiwaan orang tasawuf ini, dia merasa bahawa walaupun dia milik, bukanlah itu kekal selama-lamanya, dan bukanlah itu tetap selama-lamanya. Kita masa kecil, kita berjalan di kampung kita, ada rumah besar 2 buah. Rumah Pak De 1, rumah Haji Abdullah 1. Besar rumah dia, cantik, dan kita terpegung. Selepas 20 tahun kita pun merantau duduk kat lain, patah balik kat kampung kita, rumah tu tetap ada. Tapi rumah tu bukan yang terbaik dah, sebab sudah tumbuh rumah-rumah lain yang dibina. Dan ketika itu apa yang kita rasakan? Kita rasakan bahawa di situ anak-anaknya atau cucu-cucunya yang memiliki rumah tersebut. Maka jadilah rumah tu kekal, tapi tuan rumah itu tidak kekal dah. Itu nak gambarkan bahawa apa yang ada pada kita ini bukanlah milik kita 100%, dan dia akan ada tempohnya. Sama ada barang itu hilang dulu, atau luput dulu, atau habis dulu, atau kita dulu yang pergi. Itulah realiti sebenarnya. Jadi bila kita faham seperti itu, kita boleh membuang dalam hati kita terlalu kasihkan dunia. Kefahaman tentang kasihkan dunia bukan bermakna seseorang itu tidak boleh memiliki kekayaan. Bahkan dia perlu memiliki kekayaan sebanyak mungkin. Tetapi saat yang sama, bukanlah dunia bertakhta dalam hati dia, hanya bertakhta, dia berada dalam milik tangan dia. Dia tak kisah pun. Satu hari dinisbahkan kepada Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma atau Ibnu Umar. Masa tu generasi tabi'in, artinya para sahabat Nabi yang ada ramai dah yang meninggal dunia, yang matilah. Yang tinggal-tinggal hak kecil-kecil sahabat tu jadi tua dah. Jadi bila dah tinggal yang tua, yang kecil tua ni, artinya sahabat ni tak ramai dah. Datang sekumpulan orang yang kuat beribadat di kalangan tabi'in.
Mereka datang ke Mekah nak bertemu dengan sahabat Nabi ini. Mereka pergi ke rumah. Sampai di rumah mereka terkejut, tengok di situ kambing yang banyak. Ada kandang kambing. Pada masa itu para tabi'in yang kuat ibadat ini jatuh siqah. Kepercayaan kepada sahabat Nabi ni macam mana pula dia kaya sangat. Akhirnya mereka tanya mana sahabat Nabi itu. Mereka jawab sahabat Nabi itu ada di Masjidil Haram sedang mengajar. Kambing ni kambing siapa? Katanya kambing itu kepunyaannya. Lalu mereka jawab, begini sahabat Nabi, ya, kambing-kambing ini siapa yang miskin, siapa yang papa kedana, siapa yang memerlukan, sila ambil. Tuan-tuan tengok, artinya walaupun mereka hebat, walaupun mereka kaya, tapi mereka macam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan hari dia korban terakhir 100 ekor unta ataupun binatang haiwan korban. Dia sembelih 63 ekor dengan tangannya yang mulia, disuruh Sayyidina Ali menyambungnya sembelihan binatang tersebut. Kalau dia tak ada, orang yang nak korban ni mesti kena orang ada. Macam mana nak korban kan main berhutang, hak ni pula minta orang ni minta, tak kena. Biasanya orang nak korban ni orang yang ada. Jadi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wajadaka ilang fa'aghna. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu, Allah mendapati kamu dalam keadaan miskin, apa? Dalam keadaan tak ada apa, fa'aghna, Allah kayakan. Tapi dalam kaya seperti itu bukanlah bermakna Rasulullah SAW dia memewahkan, tidak. Dia akan bagi, dia akan serah. Sebab Nabi ini sifatnya pemurah yang luar biasa. Sehingga pernah satu orang datang kat Rasulullah SAW, bagi tahu kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ni masuk Islam, saya ni daripada kampung, daripada negeri yang jauh masuk Islam, belajar agama dengan kamu. Sekarang saya nak tanya ya Rasulullah, boleh tak kamu bagi ke aku seekor kambing untuk aku bawa balik ke kampungku, lalu aku akan bagi tahu kepada mereka dan aku akan sembelih makan bersama dengan mereka. Nabi tengok selembah kambing, lalu Nabi kata, kau ambillah semuanya. Bila dia balik, dia minta seekor dapat selembah kambing. Dia kata apa? Dia kata, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqah. Wahai kaum, kamu Islamlah, kerana perangai Muhammad ini bila dia bagi, dia tak takut pada apa-apa kedana. Tu tawakal kita nak buat tu, memang janganlah buat gitu. Lalu buatlah sikit-sikit, 5 riyal, 10 riyal, tengok tabung. Janganlah letak semua dengan dompet-dompet selalu. Itu kita kata cara tadarruj, sikit-sikit. Tapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat, walaupun begitu, itu cara Rasulullah SAW ajar cara kita menguruskan harta benda supaya kehidupan kita itu tenang dan baik. Asyibli rahimahullah. Siapa Asyibli? Asyibli ialah Dulaf ibn Jahdar Asyibli, berasal daripada Khurasan, dan namanya nisbah kepada kampung Shiblah, sebuah kampung di sebalik sungai, iaitu ma wara'an nahar, dekat-dekat Iran, dekat-dekat Turkmenistan dan seumpamanya. Seorang yang alim lagi faqih dalam mazhab Maliki dan banyak menulis serta meriwayatkan hadis. Apa maksud? Maksudnya zaman dulu, walaupun dia ahli tasawuf, dia bukan hanya kuat beramal, tapi dia ada ilmu. Dia ahli hadis, dia meriwayatkan hadis, dia boleh berhujah dengan hadis, dia boleh berdalilkan dengan hadis. Sebab zaman dulu ilmu adalah sumbernya Al-Quran dan hadis. Kerana itu kalau kita baca sejarah Imam Malik, macam mana dia belajar hadis sampai menghasilkan kitab Muwatta. Imam Syafi'i, dia belajar hadis sampai berguru dengan Imam Malik dan hafaz kitab Muwatta. Akhirnya boleh karang kitab Al-Musnad dan lain-lain lagi. Imam Ahmad dengan kitab yang amat besar dalam hadis seperti Al-Musnad.
yang hebat. Semua macam tu dulu-dulu, awal-awal dulu. Di mana dia lahir pada tahun 247 Hijrah dan meninggal dunia di kota Baghdad pada tahun 334 Hijrah dan dikebumikan di Khizran dan kuburnya masih ada sehingga sekarang. Kata Asy-Syibli rahimahullah, tasawuf ialah pengabdian diri kepada Allah tanpa rasa keluh kesah. Dia abdi kepada Allah, dia tak rasa keluh kesah. Kita kadang-kadang macam-macam, kaki semayang, kaki ibadat, kadang-kadang, bukan semua, kadang-kadang teringat sini, teringat sana, susah hati sini, susah hati sana, macam tu. Ketika ditanya sebab dinamakan dengan nama ini, kenapa dinamakan tasawuf tu tasawuf, ahli sufi tu sufi, jawabnya kerana baki kesang yang masih tinggal pada jiwa mereka. Kalau tidak, nescaya tiada lagi nama ini bagi mereka. Kesang-kesang safa, apa makna? Kebaikan, kesucian, keikhlasan, kesungguhan dalam ibadat. Sifat-sifat itulah mereka digelar sebagai ahli tasawuf. Tasawuf daripada peringkat awal hingga akhirnya tidak boleh terlepas daripada syariat. Ini yang disebut, apa-apa tasawuf mesti kena ada ikat dengan syariat. Dan ini kita akan panjangkan lagi dalam bab-bab yang lain yang akan datang. Kerana kita tak nak ahli tasawuf dia telah melanggar hukum syariat atau membina syariat-syariat yang lain selain daripada hukum syariat. Banyak perkara yang mungkin dia boleh buat yang dia rasakan berpandukan akalnya sahaja, logiknya sahaja, rasaannya sahaja, maka disitulah sebagai hukum. Sebenarnya tidak. Islam dia ada panduannya, dia ada pedomannya, iaitu Al-Quranul Karim, mengikut tafsiran yang sebenarnya, mengikut tafsiran daripada Quran, mengikut tafsiran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang sepatutnya. Jadi kata-kata seperti itu barulah dipanggil sebagai ahli tasawuf. Seterusnya, kalau kita tengok kata Junaid Al-Baghdadi, zikir dengan ijtima'. Zikir dengan ijtima'. Apa makna ijtima'? Ijtima' ni maknanya berhimpun. Artinya sama ada dia zikir secara ramai-ramai ataupun dengan maksud berhimpungnya hatinya, jiwanya, lidahnya, perasaannya ketika mana dia sebut la ilaha illallah, dia terasa. Ada seorang ulama namanya Dr. Syihabuddin Abu Zahw. Dr. Syihabuddin Abu Zahw, dia kata ramai orang temu dengan saya, nak minta dengan saya supaya doakan kepadanya kekayaan, kesenangan dalam rumah, dalam kehidupan. Saya dapati ada 3 kelemahan, yang mana kalau dia buat, inilah yang menjadi penghalang untuk dapat kebaikan. Lalu dia bagi tahu, pertama sekali, kalau kita tengok sebuah rumah tu, jarang dalam rumah tersebut baca surah Al-Baqarah setiap hari. Payah kita nak baca. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa tarkaha hasrah, meninggal bacaan surah tersebut kerugian. Dan tak ada apa-apa pun, tak ada keberkatan, syaitan boleh masuk. Surah Baqarah, dia kata kalau boleh, walaupun surah tu mengandungi 2 juzuk setengah lebih, ayat 280 lebih ayat, tapi kalau kita ada anak-anak, kita ada keluarga, kita bagi mungkin 3 helai seorang ke, 5 helai seorang ke baca. Artinya maghrib dengan isyak tak sampai 1 jam kita boleh khatam. Sekurang-kurangnya itu menjadi pendendeng utama kita. Bukanlah kerana itu, tapi Rasulullah SAW menyebut betapa besarnya kelebihan surah Al-Baqarah. Kita tahu, tapi kadang-kadang kita tak. Satu. Kedua, jadi masalah paling besar pada kita adalah kita jarang sebut nama Allah.
Dan ini bukan budaya kita lah. Bukan budaya kita. Sebenarnya sebut nama Allah itu dia menjadi benteng utama dan kekukuhan, tanda pelbagai, tanda kesyukuran, tanda keagungan, tanda kebesaran, tanda semua. Seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Perkara-perkara ini kita tak sebut. Kalau kita pergi rumah orang, wow, cantiknya, wow, besarnya, comelnya, oh, menarik dan seumpamanya, kita tak sebut kalimah. Jadi di situ satu kelemahan, apabila kita tak sebut, maka situ payah. Kerana barakah tu ada pada nama-nama Allah. Kalau kita tengoklah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang kita nampak berada, saya bertemu ramai, tapi agaklah. Kalau temu mulut mereka, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah yahdi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, oh Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah. Begitu. Cakap 5 minit, hak tu saja kat 15 kali. Kita cakap 50 minit tak sebut sekali pun. Biasa nak cakap apa-apa. Itu kekurangan kedua. Kekurangan ketiga katanya, biasa kita suka sangat nak menunjuk. Menunjuk semua sekali. Sebenarnya menunjuk ni bahaya. Dia kata likulli nikmatin mahsudah. Setiap kenikmatan yang dia dapat, ia akan didengki. Sebab ada orang yang dipanggil sebagai kena ain. Ain tu bukan nama perempuan tu, ain bukan. Ain ni satu penyakit berdasarkan sihir mata. Kerana di situ boleh membawa kepada ketidakbaikan, dan itu ain tu hak, benar. Dalam hadis terlalu banyak dan dibahaskan oleh ulama, panjang ceritanya. Jadi perkara-perkara macam ni menyebabkan kita ternafi. Bayangkan kalau kita tengok budaya kita, kadang-kadang ada sikit kaya, lain dah lain. Tapi kadang-kadang kita tengok orang yang bukan Islam, dia lagi kaya, senyap je, orang tak tahu sangat. Akhirnya bukan sekadar kaya, tapi multi-millionaire atau billionaire. Itu menunjukkan bahawa kadang-kadang perkara ni kita tak nampak. Itu 3 perkara yang disebut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tawajuk dengan istimat. Apa makna tawajuk? Tawajuk ini dia datangkan rasa kasih dengan cara berzikir dan bertafakur. Maknanya setiap kali dia sebut Subhanallah, kesannya cukup besar. Apa-apa yang disebut nama Allah, kesannya cukup besar. Dinisbahkan kepada Sa'al bin Abdullah At-Tustari kalau tak silap. Masa dia kecil, pak saudara dia ajar dia 3 doa. Sebenarnya bukanlah doa sangat, tapi peringatan untuk diri dia sebab dia faham. Apa dia sebut? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah saksi, Allah bersamaku, Allah saksiku, Allah tengok aku. Dia suruh ulang 3 kali pagi, 3 kali petang. Selepas pada tu 5 kali pagi, 5 kali. Lepas tu 10 kali pagi, 10 kali petang. Ulang je, ulang. Lepas tu ulang, masih ingat. Bukan sekadar sebut sebagaimana kita hajar kepada burung kakak tua yang hanya pandai sebut tapi tak merasai. Tapi ini dia rasa. Bila dia rasa Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Kalau kita sebut saja ramai-ramai 14 kali, 10 kali pun tak ada apa. Tapi bila datangnya rasaan dan kita fahami dan kita hayati dan kita cuba untuk imaninya, maka pada masa itu dia jadi lain. Katanya aku semayang jadi rasa khusyuk. Sebab selalu dia ingat Allah duk tengok kita ni. Dalam ihsan, martabat. Dalam hadis sahih riwayat Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, riwayat Bukhari dan lain, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, seolah-olah. Allah ni tak boleh lihat,
di dunia ni. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dan Allah ini boleh dilihat di akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dan hadis satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara hadza la tadammuna syai'a. Banyak nas. Inilah yang difahami. Jadi bila disebut macam itu, kita tengok nilai perkataan itu di sisi dia cukup besar, tapi di sisi kita biasa. Sehinggalah dia tua, dia masuk satu pekan. Di pekan tersebut dia dapati orang sedang ketakutan, berlari dan menjarakkan diri. Tengok-tengok ada seorang gila. Seorang gila pegang pisau. Dengan pisau tersebut dia letakkan di leher seorang anak perempuan. Dan siapa yang mendekatinya akan dibunuh. Semua orang takut. Jadi duduk jarak jauh tengok macam mana nak buat ni. Rapat kena bunuh. Yang dia sudah tua ni, yang terhegeh-hegeh dengan tongkatnya, tanya apa terjadi. Orang cerita orang gila nak sembelih seorang anak perempuan, budak perempuan yang ditangkap. Orang lain tak berani rapat. Pisau di tangan, mata pisau di leher budak tersebut. Dia ni bila dengar macam itu, pergi berjalan kat orang gila ni, Seorang-seorang. Orang kata, hei orang tua, kau tak ada nak lari dah ni, jatuh bahaya kau ni, ya tikang kau, mati kau. Dia tetap jalan. Jalan. Akhirnya bertembung dengan orang yang sedang mengamuk ini, gila ini. Dia tengok muka orang gila tu. Nampaklah mulutnya kemukamek bergerak. Tiba-tiba orang gila ni jatuh pensang. Lepas tu ramailah pakat mari takak. Akhirnya orang tanya pada orang yang kena tangkap ni, apa orang tua tu kata kamu? Dia kata orang tua tu tengok aku, dia cakap satu patah je, Allahu nazirun ilaika. Allah tengokmu. Tu je. Tapi kalau orang kita kata kat orang tak rasa apa pun. Kita jawab pun dah, Allah tengok aku, Allah tak tengokmu. Kita boleh jawab gitu. Kita boleh jawab Allah tengok semua. Tapi kata-kata dia sebab diyakini, diimani, didalami dengan iman, itulah hebatnya mereka. Dan seterusnya kata dia ada 3, iaitu beramal dengan ittiba'. Beramal dengan ittiba' ni maknanya betul-betul ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dinaskan dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu yakin dan kamu benar-benar beriman kepada Allah, ikut aku. Aku di sini Rasulullah sallallahu. Tengok cara mereka ni. Sari As-Saqati rahimahullah. Sari As-Saqati iaitu Abul Hasan Sari bin Mughallis As-Saqati. Laqabnya Al-Mughallis kerana dia sentiasa berada di rumah dan dia tidak keluar dari rumahnya melainkan untuk salat berjemaah dan Jumaat. Ini kita tengok. Mungkin dia nak mengasingkan diri. Dia tak mahu sama dengan orang. Dia tak mahu apa-apa pun. Tapi bila semayang, dia semayang berjemaah. Bila Jumaat, dia tak tinggalkan. Ini bapa tasawuf. Ini orang yang faham macam mana dia jaga syariat Allah SWT. Dia tidak difitnah dengan pengabaian syariat Allah Ta'ala. Dan merupakan bapa saudara kepada Junaid. Bapa saudara kepada Junaid Al-Baghdadi. Ini keluarga-keluarga sufi pada tahap yang tinggi. Dan anak murid kepada Ma'ruf Al-Karhi. Tok Guru dia nama Ma'ruf Al-Karhi. Satu-satunya orang yang warak pada zamannya dan kehidupannya mengikut sunnah Rasulullah SAW. Tengok orang zaman dulu. Ni ahli tasawuf. Mengikut sunnah dan menguasai ilmu tauhid. Dia faham. Meninggal dunia pada tahun 253 Hijrah di kota Baghdad. 253 Hijrah di kota Baghdad.
Kata Sari As-Saqati, tasawuf ialah kata nama untuk 3 perkara, iaitu cahaya makrifah seseorang tidak menghilangkan cahaya waraknya. Cahaya makrifahnya tidak menghilangkan oleh cahaya waraknya. Dia makrifah. Bila makrifah sampai kepada hakikat, seseorang itu mengetahui sebagai al-arifi nabillah, dia tahu, tapi tetap dia jaga dari segi warak dia. Kita ni ada 2 keadaan, tuan-tuan. Satu keadaan gembira kelajuk, satu keadaan sedih kelajuk. Dua-dua ni biasanya manusia tidak dapat menzahirkan sifat kestabilan dia dan keadaan dia yang biasa. Contoh, kita tengok orang boleh shoot go, berlari dia, menompak dia, kejar shoot go. Orang yang lulu peperiksaan SPM cemerlang, kita tengok betapa gembiranya dia. Orang yang tamat daripada universiti, sukanya dia sampai lambung dia punya topi dia tu, dan bertempik, bersorak, laki ke perempuan ke, dia rasa excited, gembira yang melampau. Sama. Orang yang sedih yang melampau, dengar berita-berita ni, dia tumbuk orang tu, dia tumbuk cermin, kadang-kadang tu dia carikkan baju, kadang-kadang tu dia tampar pipi dia. Yang Rasulullah SAW menyatakan, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan daripada kalangan kita bila terima berita yang tak baik, maka dia tampar pipi-pipi dia sendiri, ataupun dia mengoyak baju dia seolah-olah sedih yang melampau, ataupun dia doa dengan doa jahiliyah. Doa jahiliyah, wahai anakku, wahai isteriku, wahai suamiku, wahai pemimpinku, wahai ini, kaulah segala-galanya, kalau tak ada habislah dunia ni, dan seumpamanya, sehingga lupa pada takdir ilahi. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar bila Rasulullah SAW wafat, walaupun dia serapat-rapat sahabat antaranya, tapi dia tetap boleh tenang. Walaupun keadaan Umar berbeza, walaupun keadaan yang lain berbeza, tapi dia boleh baca, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Lalu dibaca, fa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Depan khalayak, sahabat tak tahu nak ambil satu stand, satu mauqif, satu pendirian, satu sifat, sikap. Dia kata, siapa yang sembah Muhammad, Muhammad mati. Siapa yang sembah Allah, Allah maha hidup dan tak mati. Apakah dengan sebab, lalu dibaca ayat Quran, apakah dengan sebab seorang Nabi itu mati atau dibunuh, maka berpalinglah tumit-tumit kamu. Siapa yang berpaling tumitnya, dia tidak boleh memberi mudarat kepada Allah, dan Allah pasti membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Tengok, jadinya walaupun dia tahu dia makrifah, tapi sifat warak dia, sifat kesederhanaan dia, sifat kepatuhan kepada hukum Tuhan tetap dilandasinya. Maka itulah cara yang disebut oleh Sari As-Saqati. Kedua, tidak berbicara tentang ilmu yang batin yang disanggah oleh Quran dan Sunnah. Kadang-kadang orang tu Allah bagi istimewa, dia dapatlah ni, tapi bila nak cakap yang batin, maka kadang-kadang cara cakapan tu, cara bahasaan tu, dan kefahaman orang terhadap bacaan dan cakapannya itu berbeza, yang menyebabkan banyak keliru. Dia tak boleh cakap macam tu.
Dia tak boleh cakap macam itu. Sebab itu dikatakan khatibun nas biqadri uqulihim. Cakap manusia mengikut kadar akal manusia. Kita tak boleh nak cakap bagian-bagian orang tak faham. Kadang-kadang kita dikelirukan dengan istilah. Kadang-kadang kita dikelirukan dengan keadaan-keadaan kita guna bahasa bombastik, bahasa yang nampak terpukau dan terpana orang tengok. Oh, hebat dia. Guna kalimah hamba sendiri pun tak faham. Mendapa ni istimak, mendapa ni istimak, mendapa. Perkara tu basic sangat benda tu. Tapi kerana tak faham. Ini pun dia kena jaga. Dan karamahnya tidak mendorong dia melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah. Kadang-kadang kita tengok, oh orang tu mempunyai karamah yang hebat, Masya Allah. Tapi dia pakai kain plekat sahaja dan nampak kepala lutut dia. Nampak kepala lutut dia dan nampak sedikit peha dia. Baju tak pakai, berjalan, diam-diam. Ni tok guru besar, ni ahli karamah, ni tok wali besar, hebat. No, tak. Bukan macam tu. Kerana dalam hadis sahih Nabi sebut, ghatti fasikh fakhizak, tutup peha kamu, jaga aurat. Tiba-tiba orang ni kata tak apa. Mana boleh tak apa? Dia tak semayang. Nas berapa banyak suruh semayang. Hadis Nabi. Dan Nabi sendiri sebut kalau bab semayang ni terlalu banyak. Waju'ilatis salatu qurrata ainil li. Dijadikan salat tu sebagai cahaya mataku. Nabi kata, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan salat. Nak perang Badar, Nabi semayang tak berhenti-berhenti malam tu. Sampailah Sayyidina Abu Bakar kata, hasbuk ya Rasulullah, cukup. Allah tak abaikan kamu. Jadi bila kita faham macam itu, kita tengok dia tak akan buat perkara yang haram, dan kita minta kita pun selamat daripada perkara yang haram. Seterusnya, Syekh Junni Al-Baghdadi rahimahullah memberi beberapa definisi antaranya tasawuf ni. Al-haq mematikanmu daripada dirimu dan menghidup kamu dengannya. Dia memati kamu dengan dirimu dan menghidup kamu dengannya. Maknanya sentiasa ingat ke Allah, sentiasa merasakan keberadaan Allah, sentiasa menjunjung titah perintah Allah. Kedua, katanya kamu bersama-sama Allah tanpa sebarang perantara. Rasa dekatnya dengan Allah kerana selalu disebutnya, dizikirnya, diamalnya, diimaninya, diyakininya, dia rasa dekat. Bantuan Allah bagi dia lebih dekat daripada bantuan manusia. Nabi sebut, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu mintalah dengan Allah. Bila kamu minta tolonglah dengan Allah. Ibnu Khaldun rahimahullah menyatakan, dia kata, ilmu tasawuf adalah ilmu syariat yang baru dalam agama. Apa makna baru dalam agama? Mana kemunculan itu tidaklah disebut secara nyata dan jelas zaman Nabi. Dan Nabi tak bagi ni ahli tasawuf ni. Tapi sahabat yang mewatakkan diri macam tu ada. Macam Abu Zar Al-Ghifari, macam sahabat-sahabat Ashabus Suffah, dan ada yang dalam keadaan yang darwish seperti Julailib, dan banyak lagi. Mereka ni bukan orang yang senang, tapi kehidupan mereka penuh dengan bersyariah. Ilmu tasawuf adalah antara ilmu-ilmu syariah yang baru dalam, yang berpunca daripada para sahabat, sahabat tabi'in dan orang yang mengikut jalan yang benar dan betul selepas mereka. Bila dah dunia ni, orang masa susah dia boleh datang ke masjid ramai, beribadat ramai. Tapi bila diberi kesenangan, dia susah tuan-tuan. Payah tuan-tuan nak datang. Sebab dia telah dimasyghulkan, disibukkan dengan perkara. Jadi payah, melainkan dia betul-betul komik. Kalau tak, mereka hanyut. Susah. Tuan-tuan, kita ada 1,000, ada 10,000, ada 40,000, ada 20,000. Sekadar cukup-cukup untuk makan, untuk minum, untuk hidup, untuk ni. Jadi kita nampak aktiviti kita, makan roti canai, pergi kedai, hidup, pergi masjid, pergi ni, begitu.
Tapi tuan-tuan bayangkan tiba-tiba kita dapat 40 juta. Bukan rupiah, ringgit. Tuan-tuan macam mana? I mikir jarak lain dah. Lama tak pergi Venezuela. Ni Venezuela dah. Ingat nak pergi Cuba sekali. Cuba. Tahu Cuba? Semalam saya Umar ibn Al-Khattab. Sebab itu pemimpin-pemimpin tentera yang datang selepas daripada itu seperti Hormuz, berzuhud daripada kelazatan, kekayaan dan kemewahan yang dikejar oleh manusia. Dengan tasawuf ini, saya rasa sekadar itulah. InsyaAllah kita sambung lagi selepas daripada ini. Wallahu a'lam.